Salam harga, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi bersiaran secara format yang berbeza, iaitu masih lagi menggunakan kemudahan StreamYard. Dan kepada anda, kita memilih sebenarnya hari ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan topik yang kita pilih hari ini ialah koperasi membina kemakmuran negara. Dan bila kita bercakap tentang gerakan koperasi di Malaysia, sebenarnya ia berakar umbi begitu lama sebenarnya, dan ianya merupakan sesuatu yang cukup penting juga dalam sektor ekonomi negara. Dan dalam program ini banyak perkara, banyak isu yang akan kita sentuh, antaranya ialah tentang perkembangan gerakan koperasi di Malaysia, dan terutamanya dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan juga ekoran daripada perkembangan ekonomi yang agak mencabar sekarang ini. Dan kita juga insyaAllah akan menyentuh tentang Hari Koperasi Negara yang akan disambut, dan kita juga akan menyentuh tentang pelan transformasi koperasi ataupun Transcom yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Mac yang lalu. Malah kita merasa cukup gembira dan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang merupakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Aduh, lamanya kita tak berjumpa sebenarnya. Alhamdulillah, itulah. Oleh kena keadaan COVID ni, kita kena patuh dengan arahan kerjaan tu. Bantu kita sendiri, bantu keluarga kita dan bantu masyarakat kita. Selamatkan kita sendiri, selamatkan keluarga kita dan selamatkan masyarakat kita. Akhirnya kita akan menyelamatkan negara kita sendiri. Betul. Baik, Datuk Seri, kita nak bercakap tentang isu yang cukup penting bagi saya sebenarnya, iaitu tentang gerakan koperasi di Malaysia ini. Tetapi buat permulaan ini, barangkali lebih menariklah kita berkongsi dulu tentang pencapaian Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sepanjang Yang Berhormat Datuk Seri menerajui kementerian ini. Mungkin boleh kita kongsi bersama, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya apabila saya dilantik menjadi menteri dan diberikan amanah untuk menjagakan koperasi di bawah kementerian ini, saya rasa amat tercabar. Dan dalam masa yang sama, saya juga peminat sebenarnya daripada dulu lagi semasa menjadi ahli parlimen biasa berhubung dengan koperasi ini. Bahkan pernah mengkaji koperasi-koperasi di negara-negara lain. Contohnya koperasi di Amerika, macam mana gerakan koperasi di England dan termasuk di Korea dan juga di di Jepun. Jadi maknanya soalan koperasi itu sebahagian juga daripada kajian saya semasa saya buat DBA. Walaupun DBA saya itu secara online dibuat sebahagian daripada kajian saya. Tetapi koperasi kita di Malaysia ni, kalau Datuk sendiri saya cukup yakin maklum bahawa bermula dengan soalan sosial sebenarnya berlaku di pada tahun 19 awal tahun 1900 dulu. Hampir 99 tahun dah sekarang Datuk sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada zaman tu, zaman yang dikatakan yang mana dynamic business di seluruh tanah Melayu ni bermula dengan lombong, getah dan bermacam-macam lagi. Jadi daripada situ kita ada juga persatuan-persatuan pekerja, persatuan-persatuan pengeluar, persatuan-persatuan peladang dan berbagai lagi persatuan-persatuan dan termasuk union. Labor union wujud pada ketika itu pada tahun 1919 macam tu. Jadinya tinggallah ada segolongan masyarakat yang besar sebenarnya tidak mempunyai landasan dan platform untuk macam mana nak membelakan kebajikan dan ekonomi mereka. Jadi di situlah bangkitnya idea untuk membangunkan sosioekonomi mereka ini dengan
menggunakan platform koperasi. Pada ketika Ya. itu belum lagi dipanggil koperasi lah. Ya. Ya. Jadi apabila kita lihat daripada latar belakang ini, maka kita kena merealisasikan idea asal ni masih wujud pada ketika ini. Ya. Jadi apabila saya masukkan dalam kementerian ini, yang pertama saya lihat, saya perbandingkan soalan apa dikatakan dasar ekonomi baru yang dibuat oleh kerajaan pada tahun 1990. Dan kita melihat juga yang koperasi ini mempunyai ahli seramai 6 juta lebih, dan juga koperasi itu mempunyai 14,000 koperasi seluruh negara. Begitu ramai sekali. Kenapa tidak kita gunakan landasan ini untuk memacukan masyarakat khusus Bumiputera Melayu dalam konteks sosioekonomi mereka menggunakan koperasi. Tetapi apabila dilihat juga secara dekat pada ketika itu, bila saya masuk pada tahun 2020 tu, bulan Mac, secara dekat saya melihat sendiri bahawa ramai juga bila taklimat itu diberi pada saya, hampir 30% di antara koperasi yang apa dikatakan 14,000 ni yang tak berfungsi sangat, dormant, dan kita mempunyai beberapa klasifikasi koperasi ni. Koperasi maju, koperasi yang aktif, dan koperasi dormant. Yang aktif ni pula dia ada mesyuarat, ada laporan, ada return, semua sekali berhubung dengan SKM pun ada, tetapi dia tidak menjalankan apa-apa aktiviti yang boleh membantu menghala kepada apa dipanggilkan sosioekonomi itu sendiri. Jadi saya buat lawatan yang pertama saya dalam kementerian ini ke SKM. Okey. Saya jadi adalah semua pengarah situ, pegawai-pegawai kanan SKM dan koperasi di situ. Saya punya ceramah lah, my view and my vision. Okey. Saya kata kita kena improve koperasi ini keseluruhannya. Macam mana kita nak buat dengan yang dormant, macam mana kita nak buat dengan yang aktif tapi tidak berfungsi daripada sudut ekonomi, dan macam mana yang besar-besar ni boleh membantu ahli yang masih di bawah B14. Okey, saya ingin mencelah sedikit apa dia Datuk Seri. Daripada apa yang Datuk Seri sebut, ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Datuk Seri sentuh tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM itu sendiri, dan Datuk Seri juga sebut tentang jumlah lebih daripada 14,000 koperasi yang ada di negara kita ini, dan anggotanya hampir 6.5 juta orang. Ini satu jumlah yang cukup besar dan cukup dominan sebenarnya. Tetapi sesuatu yang penting juga ialah Datuk Seri juga ada menyebut bahawa mungkin dengan jumlah yang begitu besar, dengan yang sedia ada daripada gerakan koperasi ini, ia boleh menjadi apa yang Datuk Seri sebut sebagai silver bullet untuk meningkatkan sosioekonomi rakyat. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Apa cita-cita Datuk Seri sebenarnya? Alhamdulillah, saya belum habis yang pertama tadi, tapi saya sendiri pun melonjak ke yang kedua juga. Jadi Datuk pun dah melonjak ke kedua, saya gumpul bersama untuk di penjelasan saya. Saya apabila melihat dalam keadaan sedemikian, saya juga melihat secara dekat dengan maklumat yang saya terima daripada Suruhanjaya Koperasi dan pihak-pihak koperasi yang lain macam Angkasa dan sebagainya. Bahawa saya dapati ada kelemahan ialah daripada sudut pengurusan. Daripada sudut pengurusan, daripada sudut kepakaran dan sudut ilmu keusahawanan. Jadi dengan itu maka saya buatkan secara strategik perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan. Kita tak boleh kata ni syarikat ini koperasi kita nak dapat kontrak dia, berjumpa dengan kerajaan dapatkan kontrak. Tetapi dia tidak punya kepakaran untuk menguruskan projek, tak kepakaran untuk laksanakan mana-mana perkara, dia mungkin tidak akan berjaya juga. Jadi akhirnya saya melihat daripada sudut mentransformasikan koperasi itu sendiri. Maka itulah makanya dirancang oleh pihak SKM dan pihak koperasi mewujudkan satu program transformasi koperasi untuk tahun 2021 hingga 2025 dilaksanakan. Program dalam masa 5 tahun.
Ya. Jadi dalam transformasi ini semua agenda-agenda macam mana daripada sudut latihan, sudut penghala tujuan dan pelbagai lagi perkara-perkara yang bakal disebut dalam tu. Dan Transcom, kita panggil Transcom ni, sebenarnya dilancar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau tak salah saya pada last quarter tahun lepas. Jadi apabila dilancar 30 hari bulan Mac. Jadi kita dalam peringkat pelaksanaan fasa awal Transcom Koperasi ini. Dalam masa yang sama juga, alhamdulillah, apabila rancangan untuk, saya kata macam ni, saya ni memang oleh latar belakang saya peguam, saya lihat undang-undang. Dalam pandangan saya, dalam apa saja sudut, kalau kita nak transformkan apa benda ataupun organisasi, bermula dengan framework dia, iaitu undang-undang. Jadi mula-mula saya nak cadangkan supaya undang-undang ni dilaksanakan secara menyeluruh, supaya dia dinamik dia lebih konsisten dengan keadaan yang ada sekarang ini. Tetapi pada ketika itu pihak kerajaan dan SKM pada tahun 2015 dan 2018 lagi sudah membuat satu pindaan, program pindaan, tetapi belum dibawa ke Dewan. Jadi saya dengan sendirinya meminta supaya AG mempercepatkan draft undang-undang tu, dan akhirnya saya juga push secara peribadi dengan speaker. Kalau tak, tertinggal juga bas kita. Alhamdulillah, oleh kerana perhubungan baik dengan speaker, dapatlah saya naik di belakang running board lori yang nak tamat tu. Masukkan pindaan perlembagaan undang-undang koperasi, akhirnya lulus sebelum kita kena NCO tu. Jadi pindaan itu, dua tiga lagi Datuk sebelum you menjelaskan. Lepas tu saya kata saya minta kebenaran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kata saya nak tumpuhkan koperasi di universiti di bawah IKM ni. Akhirnya Perdana Menteri kata boleh. Let me see. Jadi saya laksanakan, alhamdulillah kita nak peringkat akhir dah. Kita menunggu kelulusan yang terakhir daripada pihak MQA dan pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk kita penubuhan universiti koperasi kita. Tujuan universiti ini ialah satu, soalan latihan kepada 30% agenda dia ataupun silibus dia untuk melatihkan koperasi, melatihkan lembaga koperasi, melatihkan orang koperasi menjadi pakar dalam soalan manajemen koperasi, dalam soalan keusahawanan. Dan satu lagi, employability orang keluar daripada situ, kena kita buat satu modul universiti yang belum lagi ada buat di Malaysia. Jadi saya akan letak bila pelancaran nanti, insyaAllah kalau Perdana Menteri nak lancar nanti, kita akan letak apa modul tu. Supaya keluar daripada universiti itu nanti, insyaAllah akan dapat kerja terus. Bukan lagi soalan employability itu tak bangkit lagi dah. Lepas tu tujuannya ialah tiap-tiap orang nak jadi membuat koperasi, lembaganya mesti dilatih dalam sudut pentadbiran koperasi dan juga dalam sudut keusahawanan. Sekarang IKM, Institut Koperasi Malaysia, dah menjalan perkara ni dah. Walaupun belum lagi dalam tahap compulsory, tetapi dipanggil sedikit demi sedikit supaya boleh melatih lembaga ni mengetahui macam mana nak mengurus koperasi. Itulah dalam konteks kita nak to revive ataupun nak cancelkan pendaftaran pihak koperasi yang dormant tu tadi. Dan satu lagi Datuk yang interesting, very interesting, apa dikatakan federasi ni, koperasi federasi ni. Sebenarnya agenda dia satu saja, untuk mengwujudkan specialization dalam mana-mana bentuk bisnes, dalam bidang-bidang tertentu. Maknanya kita akan mengetahui mana grup koperasi yang terlibat dengan pertanian, mana kumpulan koperasi terlibat dengan keuangan, mana koperasi yang terlibat dengan pembinaan dan perkelangan. Semua benda-benda macam tu kita dah uruskan secara teratur. Itulah di mana pindaan undang-undang tu play a big role, ya. Betul.
ini yang orang jarang dengar, Datuk, sebenarnya. Koperasi boleh ditubuh oleh 5 orang saja. Oh, okey. 5 orang boleh tubuh koperasi. Kalau kelulusan daripada peguam ke, accountant ke, arkitek ke, engineer ke, specialist professional macam ni boleh menubuh dengan 5 orang saja satu koperasi. Dan kalau orang ni digandingkan dengan satu koperasi yang minat dalam construction, maknanya kepakaran yang ada dalam satu koperasi, dan kita kahwinkan dah 2 koperasi ni, dia boleh mengambil kontrak daripada pihak kerajaan pun boleh. InsyaAllah kita boleh bincang dengan kerajaan supaya koperasi-koperasi ni diberi peluang untuk dapat kontrak-kontrak daripada kerajaan. Okey, menarik apa yang ingin dicapai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Janani, dan saya percaya bahawa dengan usaha yang dilakukan ini ianya mungkin akan membuahkan hasil yang cukup positif sebenarnya. Satu impian yang saya percaya akan menjadi kenyataan. Baik, saya nak mengajak Datuk Seri sekarang ini kembali kepada situasi terkini. Ini pun sesuatu yang menarik. Kalau kita ikut daripada kajian yang dibuat oleh Ernst & Young, pandemik COVID-19 yang melanda negara ini sebenarnya telah menyebabkan banyak sekali syarikat-syarikat yang mula menghadapi satu kesukaran yang amat sukar sebenarnya. Tetapi banyak juga syarikat yang sudah pun berubah daripada asalnya. Sekarang ini mereka berubah kepada apa yang dipanggil sebagai digital economy ataupun secara digital sekarang ini. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa masanya sudah sampai sekarang ini di mana koperasi-koperasi, syarikat-syarikat koperasi di negara kita juga harus berani sekarang ini untuk berubah dalam menghadapi situasi, bukan saja kerana pandemik COVID-19 tetapi juga kerana senario ekonomi yang cukup mencabar ketika ini, Datuk Seri. Ya, betul. Sebenarnya saya mempengerusi mesyuarat APEC yang lepas dalam bidang SME. Daripada situ kita mendapati bahawa ahli-ahli member country APEC ni semua bersetuju. Daripada Amerika hinggalah ke Jepun, daripada Korea hingga Australia, daripada England sampai ke semua bersetuju sebenarnya bahawa kita tidak boleh lari daripada masa hadapan. Masa hadapan is here. Digitalisasi itu mesti jadi satu wadah untuk memajukan mana-mana bisnes, mana-mana syarikat, mana-mana urusan kita pada masa sekarang. Jadi itulah kenapanya kerajaan telah mengagihkan sumber kewangan yang begitu banyak sekali untuk pihak-pihak syarikat untuk mendigitalkan syarikat-syarikat dan organisasi-organisasi mereka. Jadi saya sebenarnya secara kebetulan apabila saya buat lawatan yang pertama kepada koperasi, pada ketika itu saya dah tanya dah, bolehkah kita wujudkan kita sendiri punya e-commerce dan pendigitalan semua koperasi to be on boardkan kepada e-commerce kita sendiri, dan kita ada, saya kata, marketplace yang seramai 6 juta ahli. Itu kita anggap satu orang saja. Kalau dia kahwin, isteri, tak kira lah suami yang masuk tu isteri kah ahli koperasi, yang suami tu tempat lain. Kalau kita kirakan 2 kali ganda, jadi 12,000 rakyat Malaysia yang dewasa yang jadi mempunyai kuasa beli dan kuasa jual, boleh ada dalam atas kita punya platform. Jadi saya cukup yakin ada satu koperasi telah melaksanakan ini. Hanya yang tinggal untuk laksananya saja untuk menggunakan platform ini dan untuk onboardkan semua koperasi-koperasi. Tapi balik tu, pokok pangkalnya balik kepada ilmu lagi. Latihan, bimbingan, handholding kita. Jadi di sini letaknya kenapa fungsi pihak SKM ni menjadi jauh lebih berat lagi sekarang. Bahkan pada pagi tadi pun saya ada mesyuarat. Satu mesyuarat yang mana satu badan di bawah koperasi itu sendiri, SKM itu sendiri mempunyai badan yang dipengerusi oleh menteri yang mempunyai ahli di seluruh negara daripada semua negeri yang kita nak bawakan supaya tiap-tiap
ahli ini nanti akan mendurungkan kepada kepercayaan bahawa masa hadapan kita ialah menerusi e-commerce dan digitalisasi. Baik. Yang tinggalnya Datuk, negeri-negeri yang kurang konektiviti dia, khususnya di pendalaman Sarawak, di pendalaman Sabah, di pendalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebagainya. Ini yang ataupun sepanjang jalan timur utara kita tu, North-South Highway tu, masih banyak tempat-tempat yang belum lagi konektivitinya bagus. Dan di situlah orang-orang koperasi ini berada. Jadi kita hendak kerjaan melihat konektiviti ini di-enhance pada masa akan datang dan saya cukup yakin kerajaan ada program. Sarawak sendiri ada program sendiri untuk konektiviti berhubung dengan Wi-Fi dan sebagainya tu. Jadi ini kita kena berjalan sama dengan pihak kerajaan ni. Ya. Okey, sesuatu yang penting juga nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri lah. Secara ikhlas saja, saya tahu Datuk Seri juga sedang melihat situasi yang berlaku sekarang yang melibatkan gerakan koperasi, syarikat-syarikat koperasi di negara kita ini. How serious is actually Datuk Seri tentang impak ataupun kesan kepada gerakan koperasi di negara ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga disebabkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Mungkin kita boleh kongsi daripada pemerhatian Datuk Seri. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita ada kajian pada di antara bulan Mac hingga ke bulan Mei tahun 2020. Dan pada kajian itu kita dapati dan mengikut maklumat yang kita terima daripada pihak SKM itu sendiri, kita dapati bahawa koperasi yang terlibat dengan kesan COVID ni ialah koperasi-koperasi yang terlibat dengan jenis business, services business. Kalau terlibat dengan pelancongan, terlibat dengan pelancongan lah macam hotel, macam apa nama lagi tu yang homestay, koperasi jenis trading, koperasi jenis ini macam usahawan biasa yang terjejas. Tetapi koperasi yang menjadi oleh kerana koperasi itu tak berapa sangat terjejas, oleh kerana koperasi ini banyak terlibat dengan kredit. Jadi soalan kredit ni dia akan berterusan dan kredit ni dealing dengan pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan tu masih dapat gaji, jadi kredit koperasi ni masih deal dengan pegawai-pegawai ni, maka bisnes dia tidak terjejas begitu sangat. Tetapi mereka yang terlibat dengan servis industri yang ramainya ialah wanita, koperasi wanita. Jadi kajian yang kita dapat pada bulan Mei, hampir 80% koperasi wanita yang terjejas. Sebagaimana usahawan wanita terjejas. Itulah kenapanya saya terus melantik timbalan saya, seorang wanita, menjadi pengurusi untuk menangani masalah wanita yang terjejas oleh kena COVID-MCO pada ketika itu, supaya wanita itu terbela dia punya bisnes walaupun usahawan ataupun dia dalam koperasi. Satu agihan yang tertentu saya bagi tahu, saya bagi tahu dengan Tekun, minta Tekun agihkan sumber kewangan. Hingganya Tekun agihkan 50 juta daripada sumber kewangan yang didapati daripada pihak kerajaan untuk menangani masalah wanita yang terjejas oleh kena bisnes sama ada koperasi ataupun usahawan-usahawan yang lain. Jadi kita lihat pada ketika itu kajian-kajian itu. Dan sekarang ini SKM dah ambil alih semula untuk melihat lagi koperasi-koperasi yang terus terjejas oleh kerana terlibat dengan servis industri ini. Itulah sebabnya kita menekankan bahawa we have to go dengan digitalisasi, kita tak boleh elak tu. Itu jadi bukan lagi jadi satu kemewahan tetapi satu necessity pada kita. Okey, kita masih lagi nak menyentuh tentang soal ini sebenarnya. Jadi setakat ini pun Datuk Seri dah sentuh tentang langkah-langkah yang diambil oleh kementerian sendiri dalam untuk membantu barangkali koperasi-koperasi yang menghadapi masalah disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh situasi ekonomi yang begitu mencabar dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhannya, apakah Datuk Seri melihat bahawa dengan pelancaran apa yang disebut sebagai pelan transformasi koperasi yang Datuk Seri sebut awal-awal
awal tadi. Apakah itu mungkin juga meliputi tentang perkara-perkara yang mungkin tidak dijangkakan seperti apa yang dihadapi oleh negara ketika ini, COVID-19 dan juga ekonomi yang semakin yang begitu mencabar? Ya, memang sebenarnya perubahan dalam satu badan yang lama macam koperasi ini yang hampir 100 tahun, dah hampir 100 tahun, dia mempunyai budaya-budaya dia sendiri sebenarnya. Jadi nak ubah budaya ni memang bukanlah satu perkara yang mudah. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah oleh kerana koperasi itu juga mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi alhamdulillah apabila undang-undang kita dulu diubah, dah dipindah, dan sekarang hari ini ada salah satu lagi peraturan yang bakal kita pindah. InsyaAllah saya tanya tadi berapa lama kita boleh siapkan semua peraturan ni. Dia kata makan masa 5 ke 6 bulan. Saya kata can we expedite the process supaya dipercepatkan pelaksanaannya, supaya kita melaksanakan perubahan-perubahan yang perlu kepada koperasi ini. Jadi kalau daripada dasar perundangan dan peraturan yang melaksana harian tu boleh kita percepatkan perubahan, baru kita betul-betul boleh menggesa ahli-ahli itu biar jalan sama. Walaupun sekarang kita dah menyangkau kepada banyak program sebenarnya, Datuk, untuk makluman, walaupun belum dilaksana tadi, kena daripada sudut latihan tadi, dari sudut latihan dan kepakaran belum kita punyai. Sebagaimana yang saya sebut tadi, itu kita nak menjuruskan federasi koperasi ini, kalau terlibat khususnya dengan pengeluaran makanan. Ini adalah tekanan kerajaan bukan saja di pihak kerajaan pusat sekarang, iaitu MAFE yang melaksanakan asas food security ini. Saya kata jangan tertinggal oleh kapal ni. Kerajaan nak laksana ni. Sarawak begitu juga melaksanakan untuk melaksanakan apa dikatakan nak menjadi pengeluaran makanan hub di negeri Sarawak. Dia mampu buat oleh sumber kewangan yang cukup, mempunyai tanah yang cukup, dan kemahuan kerajaan itu sendiri memang berkubar-kubar. Jadi kita jangan tertinggal, saya kata. Jadi dalam keadaan sedemikian, makanya pihak koperasi federasi ini kita dah hala tujukan. Satu, saya kata, saya hendak koperasi terlibat dengan corporate matters. Corporate matters ni terlibat dengan mengambil alih share-share daripada syarikat-syarikat besar. Kita nak terlibat dengan corporate sector walaupun dalam sudut koperasi. Saya hendak koperasi terlibat dengan hal construction besar-besaran, dan saya nak koperasi terlibat dengan pembinaan, kerana kecil sangat jumlah kita terlibat dengan sektor-sektor selain daripada servis dan kredit sektor ni dalam koperasi sekarang. Jadi saya nak ubahkan sikit tu. Jadi jadi itulah dalam teori, dalam buku saya tulis masa saya buat DBA dulu, saya kata ada dalam seorang penulis pakar management mengatakan gajah ni besar sangat, payah nak berdansa. It's very difficult to teach the elephant to dance. Oleh kerana dia besar sangat. Jadi saya kata boleh dance dengan syarat ada kemahuan. Jadi insyaAllah saya nak durungkan gajah yang besar ni, yang 14,000 jumlah, 6 juta ahli ni, macam mana nak berdansa mengikut tempo keadaan yang ada sekarang ini. InsyaAllah kita akan berjaya. Saya suka bila Datuk Seri menggunakan perumpamaan ini. Itu satu yang sesuatu yang tak saya jangkakan. Untuk mengajar gajah menari bukan mudah. Tapi ini sesuatu yang serius juga lah. Kita bercakap tentang gerakan koperasi. Mungkin di semenanjung Malaysia ini ianya sudah pun begitu popular ataupun begitu dikenali. Tetapi bagaimana Datuk Seri melihat tentang semangat dan juga hasrat mereka yang tinggal di rakan-rakan kita yang tinggal di Sabah, di Sarawak khususnya. Apakah Datuk Seri melihat bahawa semangat mereka untuk menubuhkan koperasi juga sebenarnya sentiasa membara dan hanya menanti peluang yang mungkin akan datang kepada mereka? Apa yang kementerian lakukan untuk membantu mereka?
Terima kasih lah Datuk oleh kena sebut Sarawak dan Sabah tu. Sebabnya kalau saya nak sebut Sarawak dan Sabah tu, orang kata menteri ni di Sarawak sebut Sarawak. Jadi kalau soalan tu bangkit tu saya memang sebenarnya betul. Saya tak tahu kenapa sebabnya. Saya belum dapat kesan sebenar. Tetapi saya masih mengkaji kenapa orang di Sarawak dan di Sabah terlibat dengan koperasi tetapi tidak mengetahui sangat kemudahan-kemudahan yang ada di dalam koperasi itu sendiri di peringkat di Kuala Lumpur. Kita mempunyai lepas latihan, IKM kita sendiri, sekarang kita nak tubuh universiti, kita dah ada college kita sendiri, akademi kita sendiri, tapi koperasi di Sarawak mungkin dan Sabah belum tahu benda ni. Dan yang kedua, kita mempunyai sumber kewangan semasa sebelum COVID ni Datuk, sebenarnya kita banyak duit koperasi ni. Ini cerita sikit saya cerita ke lepas ni. Banyak sumber kewangan, 360 juta pada masa tu. Jadi akhirnya hingga kan MOF pun tak bagi kita peruntukan. Bagi 6 juta saja sebab kita ada mempunyai duit dipanggilkan modal pusingan yang besar. Tetapi selepas tu saya jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri penjelaskan sumber modal pusingan tu lain fungsi dia, tapi duit daripada kerjaan MOF untuk dalam prihatin 1, 2 contohnya tu ada fungsi-fungsi yang berlainan. Sepatutnya kita juga patut menikmat benda tu. Dan akhirnya Perdana Menteri respon dengan perjumpaan saya di rumah tu, jumpa dia dekat rumah. Memohon bantuan kepada koperasi dan sekarang kita dapatlah 50 juta, bukan 6 juta lagi. Jadi Datuk, sebenarnya di Sarawak tu masalah maklumat ya. Memberi maklumat kepada mereka. Orang di Sarawak belum tahu sebenarnya. Itulah sebabnya setiap kali saya pergi ke Sarawak, saya bagi tahu dengan pegawai saya, bekalkan saya sedikit maklumat, sedikit peruntukan supaya saya boleh menjaja cerita koperasi ni. Apa agensi-agensi di bawah kementerian ini yang boleh bantu usahawan di Sarawak. Supaya mereka tidak melihat hanya negeri Sarawak yang bantu. Tetapi di Semenanjung ini pun ada pembantu-pembantu sumber-sumber yang boleh dipinjam selain daripada tekun. Orang Sarawak tahu dengan tekun, tahu dengan amanah AIM tu. Amanah ikhtiar Malaysia tahu, tetapi soal dana daripada SKM, dana daripada Pernas atau PNS dulu yang berhubung dengan SME Corp, berhubung dengan latihan yang dibuat oleh Inscan, tak berapa tahu sangat. Jadi itulah saya nak cuba promosikan perkara ini di Sarawak. Belum lagi dikenali ramai, insya-Allah Datuk. Kalau COVID MCO ni dah reda sikit, kita dapatlah menjaja kementerian ini dan kemudahan-kemudahan yang ada dalam kementerian ini. Saya dah buat Datuk. I think saya dah menteri yang pertama yang buat roadshow. Saya pergi ke Kota Baru, saya pergi ke Johor. Lepas tu daripada Johor naik kereta pergi ke Melaka, buat di Melaka. Jadi saya bawa semua CEO saya. Weekend tu, dia orang tak dapat cuti. Kesian tengok family pun tak jumpa weekend. Pegawai-pegawai ikut semua, menteri nak kerja hari ujung minggu. Jadi semua perkara ni untuk mendedahkan maklumat tu kepada masyarakat usahawan sama ada koperasi ataupun bukan koperasi. Apa yang ada dalam kementerian ini. Jadi insya-Allah kita akan dedahkan maklumat-maklumat ini supaya satu lagi connectivity itu penting, supaya produk luaran yang di luar bandar, yang unik, yang orang lain tak ada jual, hanya wujud di pendalaman Sarawak dan Sabah. Benda cultural heritage mereka yang mereka buat secara handcraft dan sebagainya, itu tak keluar pada luar. Tapi orang di luar sana minat benda-benda macam itu. Mana tu?
Kenapa ni? Oh. Jadi itulah Datuk, tapi sekarang Ya, kami ya. ada gangguan sedikit tadi apa ni Datuk Seri melalui stream kita, tapi sekarang ini dah pulih lagi. Ya, silakan. Okey. Itu pun saya nampak hilang tu. Saya ingat siapa yang hilang ni, dia udara. Okey, Tapi ada produk yang di dalam kementerian saya yang sangat diminta ramai, diminat ramai di Sarawak Datuk. Koperasi juga, iaitu Bank Rakyat. Okey. Daripada hari minggu lepas hingga sekarang saya dah menerima berpuluh permohonan. Datuk, you dah buat cawangan Bank Rakyat dekat Betong, dah buat di Lundu. Sekarang saya dengar nak dilaksanakan di Sebuyau. Di tempat kami, Sungai Asap mau cawangan, yang di Pulau Bruit mau cawangan. Dia kata perlu sumber bank ni berada di tempat-tempat kluster orang Melayu dan Bumiputra ni. Kalau di Sungai Asap tu ramai sangat komuniti Iban dekat situ. Jadi ini produk yang sangat maju. Dikehendaki oleh pihak, kerana sekarang orang kata bukan zaman nak simpan duit di bawah bantal lagi, Datuk. Jadi saya akan bagi tahulah dengan CEO dan Chairman Bank Rakyat buat kajian. Kita mohon kepada Bank Negara boleh tak laksana, mampu dari sudut kewangan dia sama viability dia, dan kaji, insya-Allah kita akan lihat keperluan masyarakat ni. Kalau orang jauh sangat daripada pusat kewangan ni, kewangan ni kena buat cawangan dia kat luar sana. Walaupun kita dah laksanakan apa dipanggilkan mobile bank untuk Bank Rakyat yang memberi perkhidmatan pergi ke Julau, pergi ke pendalaman tu dah kita ada dah. Tetapi mereka nak tengok bangunan tu ada bank juga. Ya, okey. Sesuatu yang menarik jugalah. Ini pun mungkin ingin mendapat sedikit komen secara ringkas daripada Datuk lah. Kita tahu bahawa disebabkan oleh kesusahan yang sudah hadapi oleh syarikat-syarikat koperasi, mereka yang terpaksa mengambil pinjaman dan sebagainya. Tetapi baru diumumkan iaitu tentang kemudahan moratorium yang diberikan kepada syarikat-syarikat ataupun gerakan-gerakan koperasi. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini sedikit banyak akan memberikan semacam nafas untuk mereka kepada syarikat-syarikat koperasi di negara kita? Komen sikit, Datuk. Ya, memang Datuk, dalam keadaan sekarang kalau kita lihat kerajaan telah membantu banyak pihak usahawan, khususnya daripada sudut kalau syarikat-syarikat atau keusahawanan tu bertapak di atas bangunan kerajaan dah bagi moratorium, bagi macam-macam. Kalau dia bertapak dalam JLC pun kita dah mohon pihak JLC ni bekerjasama sokong kerajaan untuk beri moratorium. Ini pun dilaksanakan juga. Jadi pihak koperasi ni pada sudut pinjaman, oleh kerana koperasi memang ramai mengeluarkan pinjaman kepada SKM, pada koperasi, dan SKM sudah macam mana yang saya umumkan baru kemarin kalau tak salah saya, pasal moratorium hingga bulan September tu. InsyaAllah kita ini adalah salah satu mekanisme yang kita laksanakan untuk membantu koperasi-koperasi yang terjejas ataupun terkena dalam keadaan COVID ni oleh kena perniagaan berkurangan sedikit dan berbagai lagi. Dan daripada sudut itu kita berharap moratorium ni boleh membantu pihak-pihak koperasi yang terjejas daripada sudut perniagaan mereka. Jadi soalan moratorium ni sebenarnya ialah pertimbangan koperasi itu sendiri, SKM itu sendiri. Alhamdulillah SKM dengan kehendak-kehendak melihat keadaan apa yang terkena kepada pihak koperasi itu.
Ya. Jadi kita memang mendorong supaya sokong kerajaan punya panggilan untuk membantu pihak-pihak perniagaan di luar sana, sama ada dia beroperasi secara kecil-kecilan atau besar-besaran, boleh dibantu sedikit. Walaupun kita tak bantu daripada sudut ahli dan bagi apa dia katakan subsidi upah. Itu kerjaan yang bagi, koperasi tak ada. Ya, baik, apa ni Datuk Seri, kita di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Saya tahulah gerakan koperasi macam Datuk Seri sebut ini berakar umbi begitu lama, sejak tahun 92 lagi, 1992. Dan setiap Julai sambutan Hari Koperasi Negara. Jadi sambutan tahun ini, Datuk Seri, boleh kita kongsi secara ringkas apa yang akan dilakukan sempena dengan sambutan Hari Koperasi Negara? Perbincangan awal saya dengan ketua pengurusi lembaga koperasi, ketua badan koperasi SKM, ialah supaya kita laksanakan apa yang kita buat macam tahun lepas. Oleh kerana kita masih berhadapan dengan COVID. Jadi kita lihatlah pada ketika itu, bila sampai masanya nanti, kita akan lihat apa yang kerajaan boleh beri kepada kita, tapi kita mesti buat juga, laksanakan juga. Kalau perlu dibuat secara hybrid ataupun secara online, tetapi kita perlu laksanakan, kerana masa tu bukan datang setiap hari, setiap bulan, tahun sekali saja. Lagipun kita dah nak sampai 100 tahun. Jadi takkan kita lupa bahawa next year kita akan celebrate kita punya 100 tahun wujudnya koperasi di Malaysia ni. Saya kerjaan MOF dah luluskan kita punya permohonan untuk mengeluarkan satu buku sejarah koperasi. Buku sejarah koperasi nanti adalah menjadi satu buku rujukan kepada sejarah koperasi negara semasa kita meraihkan 100 tahun kewujudan koperasi itu. Saya berharap bahawa koperasi boleh akan melonjak ke hadapan pada tahun-tahun yang akan datang bila ekonomi kita terbuka nanti. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerana sudi bersama kita, dan kami di Bernama TV memohon maaflah kalau ada sedikit gangguan semasa program ini berlangsung. Maklumlah kita bersiaran melalui maya sebenarnya, jadi susah untuk kita jangkakan apa yang berlaku, tetapi sekurang-kurangnya alhamdulillah kita dapat bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Ya, kita akan jumpa lagi insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Okey. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti apa yang Datuk Seri pun sebut tadi, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, dan jangan lupa selalu kami pesan, kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.